Kesihatan diri merupakan perkara yang paling penting yang harus diutamakan oleh semua orang. Antara faktor yang boleh menjejaskan tahap kesihatan diri seseorang iaitu pendedahan kepada pencemaran udara, di mana salah satunya pelepasan asap kenderaan ke udara. Jumlah pelepasan asap kenderaan di Malaysia dijangka meningkat ekoran pertambahan penduduk dan pertambahan kawasan bandar. Sehubungan dengan itu, menurut Ceratera 2022, jumlah kenderaan di negara telah melebihi jumlah penduduk iaitu peningkatan sekurang-kurangnya 1 juta kenderaan setahun sejak 2019. Daripada jumlah itu, 47.3% adalah kereta, 46.6% adalah motosikal, 4.7% adalah kenderaan perdagangan dan selebihnya adalah bas, teksi, kereta sewa dan lain-lain jenis kenderaan. Hal ini dipercayai menyebabkan kesesakan lalu lintas yang teruk dan menyumbang kepada pelbagai masalah kesihatan manusia. Dalam pada itu, kita akan melihat bagaimana kejadian kesesakan lalu lintas yang boleh menyumbang kepada masalah kesihatan. Kawasan yang telah menjadi tumpuan kami berkenaan permasalahan ini iaitu di Jalan Persiaran Subang Permai, Subang Jaya, Selangor. Teruskan menonton. Menurut portal rasmi Dewan Negeri Selangor, daerah Subang Jaya mencatatkan bilangan populasi melebihi 500,000 orang. Laluan trafik di sekitar kawasan ini sentiasa tinggi dan padat dengan kenderaan terutamanya pada waktu kemuncak antara 7 pagi hingga 8 pagi dan pukul 5 petang. Pembangunan yang pesat menyebabkan sektor dan peluang pekerjaan bertambah. Hal ini menarik ramai orang untuk berhijrah ke bandar-bandar utama yang sekaligus menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas di kawasan bandar. Selain itu, pembangunan yang hanya tertumpu kepada kawasan tertentu sahaja juga menyebabkan kesesakan lalu lintas. Setiap kenderaan bermotor memerlukan tenaga yang banyak untuk bergerak dan ia perlu melalui proses pembakaran bahan api fosil yang menyebabkan terhasilnya gas karbon monoksida, hidrokarbon dan partikel terampai. Pelepasan asap kenderaan yang tinggi boleh menjadi penyebab kepada masalah kesihatan respiratori iaitu penyakit asma serta penyakit paru-paru dan jantung. Selain itu, pengguna jalan raya juga boleh mengalami stres yang tinggi di mana kesesakan lalu lintas yang boleh menyebabkan mereka lewat ke destinasi atau ke tempat kerja. Antara langkah yang boleh diambil dalam mengatasi masalah ini adalah dengan meningkatkan pembangunan di semua negeri bagi mengelakkan migrasi yang hanya tertumpu di sesuatu kawasan sahaja. Selain itu, menggalakkan pengguna memakai pengangkutan awam seperti bas, rel, teksi dan e-hailing. Soalan pertama yang ingin kami ajukan pada Cik adalah berkenaan dengan apakah pandangan Cik berkenaan kesesakan lalu lintas khasnya yang berlaku di Subang Jaya. Terima kasih Cik Amir. Pada pandangan saya lah, kesesakan lalu lintas ni banyak, semua tempat ada. Kalau Subang Jaya, kita sudah maklum, Subang Jaya kawasan yang sangat padat. Jadi kepadatan dari segi demografi lah. Dari segi demografi, penduduk ramai, dan Subang Jaya juga merupakan kawasan tumpuan, kawasan komersial dan kawasan universiti pendidikan. Jadi saya ada tengoklah yang kawasan Subang Jaya ni ada universiti, segi kolej. Jadi bila adanya tempat-tempat pendidikan, orang ramai akan bertumpu ke sana. Jadi apa pandangan tentang kesesakan lalu lintas? Satu, sebab dengan demografi. Kedua, pendidikan. Lepas tu, yang ketiga adalah lokasi strategik kawasan Subang Jaya itu sendiri. Okay, untuk soalan seterusnya, saya serahkan pada anda. Okey, terima kasih Cik Arifah. Okay, untuk soalan yang kedua, apakah langkah untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas selari dengan SDG? Terima kasih. Okey.
langkah untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas kan, kita boleh tengok dengan SDG yang ketiga, iaitu good health and well-being. Dalam good health and well-being tu kita boleh huraikan road safety. Macam mana road safety ni kita dapat tackle dia kan. Road safety ni salah satunya adalah tempat tu ada construction ke tak. Jadi benda tu akan efek kepada kesesakan tu sendiri. Jadi contohnya kita tak semua orang yang berasal daripada Suruhanjaya kan. Jadi kita tak tahu kawasan tu macam mana, ada apa ni panggil pembinaan, kawasan pembinaan. Jadi sebelum memulakan perjalanan ke sesuatu tempat tu, kita mestilah plan kita punya journey. Kita sekarang ni dah maju kan, jadi boleh buka lah tengok Google Map ataupun Waze. Sebelum pergi ke tempat yang kita nak tuju tu, kita dah tahu apa yang ada kat sana. Jadi bila dah tahu kawasan jam, kita dah buka map, jadi mungkin kita boleh lalu shortcut. So sebenarnya kalau macam jam pun, mestilah kita akan stres. Jadi macam dasar kepada perancang bandar lah, dia akan mementingkan lah kita punya mental health. Bila mental health okey, lepas tu kita punya SDG ni dapat dicapai lah secara aman. Jadi untuk public transport ni kita boleh gunakan affordable and clean energy, iaitu SDG nombor 7. Kita menggunakan public transport, kita dapat save kita punya energy lah. Bila save kita punya energy kita sendiri, kita dapat save kita punya consumption cost untuk pencemaran kepada kita punya kantong. Okay, seterusnya SDG nombor 11 itu Sustainable City and Community. Ini adalah penggunaan urban transport, public transport. Jadi kalau macam kalau kita naik private vehicle tu, kita faham lah, kereta. Contohnya kereta kita naik seorang, tapi bila kita naik bas, kita 40 orang kalau full bus. Jadi 40 kereta tu kita dapat jemakan dengan satu bas. Jadi kita punya energy consumption tu dapatlah kan. Soalan seterusnya, soalan ketiga, sebagai seorang transport planner lah, apa orang cakap dari pendapat Cik, apa faktor kesesakan lalu lintas yang paling utama sekali, yang orang cakap the main sekali lah? Kalau orang cakap LRT dah ada, MRT dah ada, pengangkutan awam ada, tapi kenapa sebab utama yang masih lagi menyebabkan kesesakan lalu lintas tu? Sebab utama berlakunya kesesakan lalu lintas adalah kita punya trip, kita punya perjalanan dengan orang lain tu tak sama. Contohnya saya dekat Suruhanjaya, saya nak pergi Petron. Amir pun dekat Suruhanjaya, tapi Amir nak pergi Decathlon. Jadi kita punya perjalanan tu tak sama. Jadi saya pun bawa kereta sendiri nak pergi kat Petron, Amir bawa kereta sendiri nak pergi ke Decathlon. Jadi tu baru Arifah dengan Amir. Kalau orang lain lagi, dia punya tempat yang nak tuju tu adalah berlainan. Jadi benda macam tu akan menyebabkan kita punya kita punya kesesakan lalu lintas tu makin tinggi. Seterusnya adalah kesesakan lalu lintas ni disebabkan oleh bottleneck. Kawasan tol kan, dia ada 8 ke 10 ke untuk lane tol. Lepas tu, lepas yang tol tu dia akan menyempit. Bila menyempit tu, kita panggil dia sebagai bottleneck. Itu adalah kedua lah. Ada soalan lagi? Okay. Rasanya ahli penilaian pun tak ada soalan kan. Okay, jadi kami nak mengucapkan terima kasih lah kepada Cik Arifah sebab meluangkan masa untuk kami. Okay. Terima kasih ya. Okay. Sama-sama. Cik Arifah, terima kasih. Sama. Kesimpulannya, mutu perkhidmatan pengangkutan awam perlu dipertingkat bagi memberi keyakinan kepada orang ramai untuk memilihnya berbanding memandu kenderaan sendiri yang sekaligus boleh mengurangkan impak negatif kepada manusia akibat dari pencemaran udara yang berpunca dari pelepasan asap kenderaan. Sekian daripada kami, terima kasih kerana sudi menonton.
Kami dari kumpulan Ejas AQM mengucapkan Selamat Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia 2023.